Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam tema 2, kesihatan dan kebersihan. Okey, unit 3, saya sihat. Dalam sesi ini kita akan berbincang, belajar sedikit tentang kemahiran, praktik sikit tentang kemahiran membaca. Macam Pak Cik ni, nampak tekun dia membaca. Kita tengah bercakap pasal dia pun dia tak pandang. Okey. Okey. Objektif sesi ini, objektifnya awak dapat membaca dan memahami teks. Baca dan memahami teks, okey. Nampak kanta ni, kanta 2 ni. Kanta 2 ni merujuk kepada ni maklumat yang ditulis tapi kecil lah, dibesarkan dekat kanta ni. Ni maklumat-maklumat. Membaca dan memahami teks. Okey, macam mana kita nak tahu? Macam mana nak tahu awak berjaya memahami teks? Awak dapat melengkapkan peta bulatan berdasarkan bahan yang awak bacalah nanti. Okey. Macam tu barulah kita akan praktikkan sama-sama. Kita akan buat sama-sama tugasan ni ataupun pembelajaran ni, PDPR ni, sesi ni kita akan buat sama-sama. Dan kita juga akan cuba untuk cikgu, tak bolehlah bagi jawapan kan, awak kena cuba sendiri, okey? Tak apa, cikgu akan bantu awak untuk buat tugasan ni nanti, okey? Jangan risau. Jom membaca, okey, let's go. Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menderma darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Okey, baik. Inilah kanta yang pertama tu. Dalam maklumat yang tadi tu dekat klinik ataupun hospital tadi tu, yang ditunjukkan kanta, ada 2 kanta. Ni kanta yang pertama, dia cerita pasal penderma darah perlu memenuhi beberapa syarat. Untuk menderma darah ni kena ada beberapa syarat. Pertama, kena berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, perlu bebas daripada penyakit kronik. Penyakit kronik ni macam sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, HIV. Itu penyakit-penyakit yang kalau awak ada, tak boleh menderma darah. Okey, doktor tu akan nasihatkan awak, akan bagi tahu memang tak boleh. Kerana darah awak tu mungkin akan menyebabkan komplikasi terhadap orang yang menerimanya nanti. Itu ialah perkara-perkara penting yang sebenarnya kita baca kat sini. Perkara-perkara penting ni perlu awak ingat supaya awak boleh buat peta bulatan tu nanti. Okey, peta bulatan tu akan terhasil daripada perkara-perkara penting yang ini yang kita baca ni. Okey. Ada satu lagi kanta yang kita belum baca. Okey, teruskan membaca. Baik, kita akan baca sama-sama. Penderma darah juga perlu makan dan mendapatkan rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Okey, baik. Ada lagi perkara penting sebenarnya. Dalam kanta yang kedua ni pun masih ada lagi perkara penting yang dinyatakan untuk membolehkan seseorang itu menderma darah. Dia cakap apa? Perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menderma darah. Okey, keyword dia perlu makan dan mendapat rehat secukupnya. Itu ialah perkara penting yang dicakap kat sini. Lepas tu ada lagi. Ini macam larangan lah. Mereka yang baru mengambil alkohol. Alkohol ni maksud dia dekat sini minuman keras lah. Okey. Kepada yang beragama Islam mungkin kita tak minum lah. Tetapi yang bukan beragama Islam, mungkin mereka ada mengambil alkohol. Bila awak ambil alkohol, memang tidak dibenarkan untuk menderma darah. Mungkin tak tahu apa
Mungkin kerana alkohol dalam darah, dalam tubuh badan kita memberi kesan kepada darah yang dihasilkan nanti. Jadi cikgu tak tahu secara tepatnya kenapa. Okey. Mungkin kalau ada doktor tengok ke nanti dia akan terangkan lah. Tapi tak apalah. Yang itu kita simpan dulu. Mungkin nanti dah besar awak boleh kaji balik. Sekarang ni yang dinyatakan di sini, orang yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menderma darah. Mungkin ada tempoh dia lah. Contohnya, pakcik, ada seorang pakcik ni mengambil ubat darah tinggi ataupun ubat-ubatan yang berjadual. Contohnya, setiap hari kena makan 2 biji ke, seminggu kena makan 2 biji ke, itu berjadual lah. Semasa dia mengambil ubatan tersebut, tidak dibenarkan menderma darah. Mungkin kerana dalam ubat-ubat tu ada bahan-bahan kimia yang tak bagus. Tak bagus untuk darah tu kalau diberi kepada orang lain. Takut bagi kesan kepada orang lain. Sebab kita tak boleh jangka kan orang yang terima darah tu. Mungkin dia ada alergik dia sendiri. Dia ada alahan dia terhadap unsur-unsur ataupun bahan-bahan kimia yang ada dalam ubat yang dimakanlah kalau orang nak derma darah tu. Okey. Apakah perkara penting? Okey, itulah perkara-perkara penting dia. Beberapa perkara penting yang dinyatakan dalam klinik atau hospital tu. Jadi benda ni akan membantu awak untuk membina peta bulatan. Okey, sekarang kita akan tengok. Bagaimana nak melengkapkan peta bulatan? Fahami dulu apa itu peta bulatan. Okey, peta bulatan ni dia terdiri daripada 2 bulatan. Okey, yang pertama ni perkara utama ataupun tajuk, itu ialah bulatan yang di tengah-tengah, core dia tu. Okey, kemudian ada bulatan yang kedua. Bulatan yang kedua ni ialah maklumat-maklumat tentang perkara tersebut. Maklumat-maklumat tentang perkara tersebut. Apa dia? Contohnya sekarang kita tengah sembang pasal menderma darah. Okey, derma darah lah tajuk dia ni kan. Derma darah. Jadi maklumat-maklumat dia apa? Contohnya umur kena berapa? Yang nak derma darah tu kena buat apa? Apa? Minum lebih ke? Kena main lebih ke? Siapa yang tak boleh menderma darah? Okey, itu ialah maklumat-maklumat tentang perkara utama. Okey, di luar ni sebenarnya ada satu lagi iaitu kotak. Kotak tu menandakan maklumat itu diperoleh dari mana? Sumber maklumat itu. Jadi dekat sini cikgu tak nyatakan, cikgu tidak letakkan, tak sertakan dekat sini kerana sumbernya hanyalah satu iaitu buku teks. Okey? Benda itu diperoleh daripada buku teks. Sekiranya awak dapat sumber daripada tempat lain, contohnya doktor ataupun awak buat kajian ataupun awak tengok, awak baca buku perubatan ke, awak boleh letakkan kat situ, tulis nanti dekat di sini akan ada satu kotak. Bulat ni, bulat kecil dan bulat besar ni berada dalam satu kotak. Tengok contoh dalam buku teks dia ada tunjukkan contoh yang ada kotak tu. Kenapa dibubuhkan kotak tu? Untuk meletakkan sumber kita mendapatkan maklumat. Kalau awak ada baca lah. Kalau tak ada baca, cikgu tak buat pun kerana sumber cikgu hanyalah buku teks. Okey? Baik, itu saja untuk sesi membaca ni. Sila lengkapkan tugasan berdasarkan arahan dan nanti cikgu akan nyatakan dalam Google Classroom awak. Okey, sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.